Selepas Datuk Seri Rafizi Ramli mengumumkan perletakan jawatan seorang lagi menteri yang kalah dalam pemilihan, telah pun mengumumkan 2 jam selepas Rafizi umum, beliau telah mengumumkan juga perletakan jawatan sebagai menteri. Soalnya, siapakah individu itu? Mari kita lihat kenyataan media ini. Nik Ahmad meletakkan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Keputusan itu diumumkan sebentar tadi, kira-kira 2 jam selepas Rafizi meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi setelah kalah dalam pemilihan PKR Jumaat lalu. Nik Nazmi, sekutu Rafizi, berkata dia telah menghantar surat peletakan jawatan berkuat kuasa 4 Julai kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam tempoh lebih sebulan itu, dia akan menghabiskan cuti tahunannya. Menggariskan kejayaannya semasa menarajui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi berkata dia sedar kedudukannya sebagai naib presiden PKR sebelum ini menjadi pertimbangan utama perlantikan ke kabinet. Jadi memandangkan saya tidak berjaya mempertahankan jawatan dalam pemilihan parti baru-baru ini, setelah membuat keputusan untuk meletak jawatan sebagai menteri, katanya. Pada pemilihan PKR peringkat pusat Jumaat lalu, Nik Nazmi gagal mempertahankan jawatan naib presiden yang disandang sejak tahun 2022. Jadi terdahulu, Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli hari ini juga telah pun mengumumkan peletakan jawatannya daripada Jemaah Menteri yang berkuat kuasa 17 Jun ini, iaitu kurang 3 minggu dari sekarang. Menurut Rafizi, dia telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan akan menghabiskan cuti tahunan sehingga tarikh akhir tersebut. Dalam kenyataan media hari ini, Nik Nazmi juga menyenaraikan beberapa kejayaan sama berpeluang menarajui 2 kementerian ini, termasuk pindahan Akta Kualiti Alam Sekitar fasa pertama serta peningkatan ketelusan dalam laporan penilaian kesan alam sekitar. Malaysia juga menjadi antara negara terawal yang mengemukakan National Biodiversity Strategies and Action Plan bagi membendung kemusnahan alam semula jadi. Pengurangan kadar penyahutanan yang ketara juga telah mendapat pengiktirafan daripada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hanya dalam beberapa minggu selepas dilantik, kami telah berjaya melaksanakan penyasaran semula subsidi elektrik di bawah mekanisme imbalan kos PAS di Semenanjung Malaysia. Katanya, kami juga berjaya meluluskan Akta Kecakapan dan Pemeliharaan Tenaga di Dewan Rakyat. Dalam sektor air, kami telah memperkenalkan tarif setting mechanism yang amat diperlukan, katanya. Nik Nazmi dilantik menganggotai Jemaah Menteri pertama sebagai Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dan seterusnya sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Nik Nazmi yang juga ahli Parlimen Setiawangsa berkata, dia akan meluangkan lebih banyak masa di kawasan Parlimen. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penjawat awam yang berwibawah, pasukan di pejabat saya yang cemerlang, semua pihak daripada sektor awam, swasta dan masyarakat sivil yang telah banyak mengajar saya
memungkinkan pelaksanaan berbagai reformasi penting sepanjang tempoh ini. Kami sentiasa berusaha untuk mengambil pendekatan yang terbuka dan berunding dengan semua pihak dalam merangkah dasar dan memperkenalkan undang-undang. Saya kini menantikan peluang untuk kembali menjalankan tanggung jawab sebagai ahli parlimen serta menumpukan perhatian kepada hikmat di kawasan saya di Setiawangsa. Akhir kata daripada Nick mengungkapkan semula kata-kata mendiang ahli parlimen Britain Tony Benn. Saya meninggalkan kabinet untuk memberikan lebih banyak masa kepada politik dan hikmat awam, katanya. Itu antara kenyataan terakhir daripada Nick Nazmi. Dan hari ini Nurul Izzah membuat kenyataan. Kalau sebelum ini Nurul Izzah berjumpa dengan Rafizi untuk mengusulkan supaya Rafizi membantu beliau dalam pilihan raya dan mau memberikan sebarang jawatan kepada Rafizi. Tetapi Rafizi menolaknya secara depan-depan dan katanya tidak berminat. Walaupun begitu, hari ini Izzah bercakap dalam kenyataannya, kemanapun Rafizi lepas ini, idenya tidak akan dilupa. Wow, tidak akan dilupa ya. Tetapi masa berkempen, semua dilupakan. Sumbangan, usaha, tenaga, pengorbanan yang dibuat oleh Rafizi Ramli. Masa menang, semua akan diingat. Inilah dia sahabat semua, kata-kata politikus. Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah memuji Rafizi Ramli sebagai pemimpin berani dan pemikir dasar yang mengubah wacana politik negara. Rafizi tidak pernah gentar berhadapan dengan kuasa dan tidak pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Beliau telah memperkenalkan gagasan dan dasar yang mengubah wacana kita, khususnya tadbir urus, ketelusan, dan keadilan ekonomi. Saya menghormatinya, kata Nurul. Banyak ide beliau yang tidak akan dilupakan, malah akan diteruskan, diperhalusi dan dilaksana. Bukan karena ia datang daripada beliau atau saya, tapi karena ia adalah yang terbaik untuk Malaysia, katanya pada satu hantaran di media sosial. Izzah memberikan maklum balas selepas Rafizi hari ini mengumumkan peletakan jawatannya daripada Jemaah Menteri berkuat kuasa 17 Jun, kurang 3 minggu dari sekarang. Menurut Rafizi, dia telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri. Pengunduran itu hadir selepas Rafizi kekalahan kepada Izzah dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Jadi menurut Menteri Ekonomi itu, ia menjadi isyarat jelas dirinya tidak lagi mempunyai mandat politik untuk terus menerjemahkan agenda parti dalam pentadbiran kerajaan. Sementara itu, Nurul Izzah berkata, pemikiran pemimpin seperti Rafizi akan sentiasa menjadi kekuatan, sama ada berada dalam kerajaan atau tidak. Negara memerlukan ide dan langkah yang berani, dan saya percaya beliau masih mempunyai banyak sumbangan yang diberi. Namun kemanapun arah perjalanan beliau, saya yakin beliau akan terus membentuk masa depan negara ini dengan cara yang bermakna. Nurul Izzah menjelaskan tumpuannya kini selaku timbalan Presiden PKR untuk memperkuatkan parti melalui latihan wajib integriti bagi semua pemimpin sebagai usaha membendung politik uang dan memastikan urus tadbir berasaskan prinsip kukuh. Ini penting untuk mengelakkan usaha membudayakan politik uang dan salah laku, serta memastikan semua pemimpin atau pimpinan memahami tanggung jawab dan memelihara integriti mereka. Kita seharusnya menjadi contoh kepada perubahan yang ingin kita lihat di dalam diri orang lain. Itu kenyataan terkini daripada Nurul Izzah. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih.
Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.